Assalamualaikum anak-anak. Okey, jadi ini adalah siri ketiga tentang komunikasi radio. So, sekarang ni saya nak terangkan tentang sistem komunikasi radio, di mana sistem komunikasi radio terdiri daripada dua sistem. Pertama, sistem pemancar radio. Yang kedua adalah sistem penerima radio. Okey, sistem pemancar radio tu menghantar gelombang radio yang ingin disampaikan. Contohnya daripada bilik berita di Angkasa Puri ataupun daripada media prima TV3 atau media prima apa sahajalah yang daripada radio. Konti radio Aikim. Okey, daripada situ. Itu adalah sistem pemancar radio, daripada konti radio. Okey, daripada DJ. Okey, sistem kedua adalah sistem penerima radio. Fungsinya adalah untuk menerima gelombang radio. Okey, ini kat mana? Ini radio rumah kita. Ini radio radio kereta kita. Okey, jadinya dia menerima gelombang radio. Pendek cerita, sistem komunikasi radio ni berkaitan dengan bagaimana kita nak mendengar radio. Okey, daripada konti DJ itu adalah sistem pemancar radio. Kepada kita yang mendengar, menerima ni adalah sistem penerima radio. Okey, sekarang ni saya nak terangkan tentang sistem pemancar radio. Sistem pemancar radio ni, ingat poin dia adalah yang ini, menghantar gelombang radio yang ingin disampaikan. Okey, bermula dengan pertama, ni juruhebah lah DJ radio. Okey, DJ radio mengeluarkan gelombang. Gelombang apa? Bila dia bercakap, dia mengeluarkan gelombang bunyi. Okey, gelombang bunyi tak boleh transfer jauh, tak boleh dihantar jauh. Kalau dekat rumah kita sekarang, kita pekik, tak sampai berapa selang rumah je yang boleh dengar, betul tak? Jadi bagaimana DJ radio ni nak pastikan suara dia sampai ke segenap negeri, segenap negara? Caranya bukan menghantar gelombang bunyi, tapi menghantar gelombang yang boleh dihantar menerusi atmosfera kita lah kan. Jadi pertama, juruhebah radio ni dia bercakap, mengeluarkan gelombang bunyi. Okey, so gelombang bunyinya akan dikesan oleh mikrofon. Apa fungsi mikrofon? Mikrofon fungsinya adalah mengubah gelombang bunyi daripada DJ radio tu kepada isyarat audio. Isyarat audio ni adalah dalam bentuk arus elektrik. Jadinya isyarat audio tu akan dihantar ke modulator. Okey, modulator fungsi dia kejap lagi saya terang. Okey, ini pertama suara juruhebah ditukar kepada isyarat elektrik oleh mikrofon. Isyarat elektrik ni namanya adalah isyarat audio. Okey, kedua kita tengok pengayun. Apa fungsi pengayun? Pengayun menghasilkan gelombang radio. Jadi kenapa isyarat audio tadi tu kena berpadu dengan gelombang radio? Sebab gelombang radio berupaya untuk bergerak dalam jarak yang jauh. Cuma gelombang radio ni dia tak ada bunyi. Jadi gelombang radio kena berpadu dengan isyarat audio. Kena bersama-sama supaya gelombang bunyi supaya bunyi boleh dihantar dengan lebih jauh lah. Tapi bunyi bukan dalam bentuk gelombang bunyi tau, dalam bentuk isyarat audio. So sekarang ni pengayun menghasilkan gelombang radio. Gelombang radio tu akan bergerak juga ke modulator. Okay, nampak anak-anak? Isyarat audio pergi ke modulator, gelombang radio pergi ke modulator. Okey, so apa fungsi modulator? Melakukan modulasi, membentuk gelombang radio termodulasi. Modulasi ni adalah dia punya proses. Pernah keluar exam SPM sebenar ni. Apakah proses yang berlaku di modulator? Jawapannya proses modulasi. Modulasi ni apa? Penggabungan isyarat audio dengan gelombang radio. Dua-dua gelombang ni, gelombang radio, isyarat audio ni digabungkan. Itu proses modulasi. Okey, hasilnya apa? Gelombang radio termodulasi. Okey, gelombang radio termodulasi ni mengandungi gelombang radio yang boleh bergerak jauh dan mengandungi isyarat audio yang membawa bunyi apa yang kita hasilkan, apa yang kita cakapkan, lagu apa yang kita mainkan. Okay, now, bila gelombang radio termodulasi dihasilkan oleh modulator, maka gelombang radio termodulasi dihantar ke amplifier. Anak-anak ingat macam ni. Amplifier fungsinya adalah untuk menguatkan. Okay, menguatkan. So, fungsi amplifier di sini dalam sistem pemancar radio adalah menguatkan gelombang radio termodulasi yang telah terhasil tadi dan dia hantar ke aerial. Okey, hantar ke aerial pemancar. Jadi apa fungsi aerial pemancar? Memancarkan gelombang radio termodulasi tadi yang telah terhasil. Okey, itu sistem pemancar radio. Sekarang anak-anak tengok pula kepada sistem penerima radio.
Okey, sorry ni ada redundant dekat sini. Okey, sistem penerima radio. Dia ni terima gelombang. Gelombang apa? Gelombang radio termodulasi yang telah dipancarkan oleh aerial pemancar tadi daripada sistem penerima radio. Okay, now sistem penerima radio ni bermula dengan aerial. Okay, so kalau sistem pemancar radio tadi berakhir dengan aerial pemancar memancarkan gelombang radio termodulasi, sistem penerima radio bermula dengan aerial. So fungsinya apa? Sambut pula tadi gelombang radio termodulasi tadi tu. Jadi aerial ni fungsinya, aerial penerima ni mengesan gelombang radio termodulasi daripada pelbagai stesen radio. Mana stesen radio yang dia dapat? Okey, semua dia kesan, semua dia ambil. Okey. Kemudian semua gelombang radio termodulasi tadi dihantar ke litar penala. Okey, apa fungsi litar penala? Fungsinya adalah untuk memilih frekuensi yang kita nak. Kita nak dengar apa? Contoh, kita nak dengar IKIM FM. So kita pilih frekuensi 102.7. Ingat tak sesi awal, sesi 1 saya telah terangkan tentang frekuensi, kan? Bilangan gelombang lengkap yang dihantar dalam masa 1 saat. Jadi contoh kita nak dengar radio IKIM, kita memilih frekuensi gelombang 102.7 gelombang lengkap yang dihantar dalam masa 1 saat. Kenapa radio-radio ni tak sama frekuensinya? Supaya kita boleh dengar dengan jelas. Kalau radio ni sama frekuensinya, maka kita akan dengar kejap-kejap dengar ERA, kejap-kejap dengar IKIM, kejap-kejap dengar HIS FM. Contohlah ya. Okey, kemudian litar penala tu kita pilihlah frekuensi mana kita nak dengar. Okey, setelah kita pilih, kita gelombang radio termodulasi yang telah terpilih tadi dihantar ke penyah modulasi. Okey, litar penyah modulasi ni ada satu nama lain dia, iaitu litar pengesan. Okey, fungsinya apa? Kalau kita lihat sistem pemancar radio, fungsi modulator adalah menggabungkan gelombang radio dan isyarat audio membentuk gelombang radio termodulasi. Itu modulator kan? Kalau dalam sistem penerima radio, penyah modulasi fungsinya adalah untuk asingkan pula. Tadi gabungkan, sekarang asingkan pula gelombang radio dengan isyarat audio. Kita tak nak gelombang radio dah. Gelombang radio fungsinya untuk hantar bunyi tu. Okey, isyarat audio tu kita tak nak dah dia sebab dia dah sampai kat kita. So yang kita nak adalah yang membawa bunyi, iaitu isyarat audio dalam bentuk arus elektrik tadi. So penyah modulasi asingkan balik gelombang radio termodulasi tu kepada isyarat audio dan gelombang radio. Kita nak isyarat audio. So isyarat audio tu akan dihantar ke amplifier. Okey, fungsi amplifier adalah, ingat tadi saya kata menguatkan. So sekarang ni dia nak kuatkan apa? Dia nak menguatkan isyarat audio yang kita nak dengar. Dan isyarat audio yang telah kuat tadi dihantar ke pembesar suara. Jadi isyarat audio yang diterima oleh pembesar suara dah besar. So fungsi pembesar suara ni adalah menukarkan isyarat audio dalam bentuk arus elektrik tadi kepada gelombang bunyi. So kat sini pembesar suara dia melakukan perubahan tenaga daripada tenaga elektrik kepada tenaga bunyi. Okey, dan pada litar penerima radio ni selalunya akan ada soalan akan tanyalah tentang komponen elektronik apa yang ada. Okey, ada beberapa petua. Pertama, okey, kita tengok petua dia sekejap. Okey. Pertama dalam litar penala, okey, saya besarkan sikit. Okey, litar penala fungsi dia adalah tala, induk, kap. Apa tu? Tala, litar penala. Induk ni apa? Induktor. Kap ni apa? Kapasitor. Okey, induktor dan kapasitor adalah dia punya komponen elektronik. Okey. Kedua, penyah modulasi diode. Diode ni penyah modulasi ni atau nama lain penyah modulasi adalah pengesan, litar pengesan. Kesan D. Tala, induk, kap, kesan D. Litar pengesan atau litar penyah modulasi adalah diode dan amsistor.
Amsistor. Apa tu amsistor? Amplifier, dia punya komponen elektronik adalah transistor. Okey anak-anak, harapnya anak-anak dapat ingat tentang sistem komunikasi radio ni. Okey, nanti kita sambung kepada siri seterusnya. Bye. Assalamualaikum.